Okey, selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini kita akan masuk ke aktiviti seterusnya. Okey, yang kita akan masuk adalah bahagian unit dan ukuran. Okey. Jadi unit dan ukuran. Okey, ini adalah tajuk kita pada hari ini. Okey, apa yang awak akan buat? Awak akan membina dan menggunakan ayat mengikut konteks secara gramatis. Okey, awak akan bina dan guna ayat ikut konteks apa yang kita nak buat. Okey. Standard pembelajarannya membina ayat bagi menerangkan idea matematik dengan betul secara gramatis mengikut konteks. Maksudnya, awak buat ayat berdasarkan idea matematik secara betul dengan tata bahasa yang betul. Okey, jadi untuk aktiviti pertama, okey, kita lihat. Unit ukuran digunakan untuk mengukur panjang. Okey, jadi saya akan highlight. Okey, saya guna warna yang ni. Okey, unit ukuran digunakan untuk mengukur panjang, jisim dan isi padu cecair bagi memudahkan kehidupan manusia seharian. Okey, jadi unit ukuran di seluruh dunia biasanya gunakan unit metrik yang sama. Okey, contohnya di Malaysia kita akan gunakan untuk panjang, kita akan gunakan milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Okey, itu adalah unit ukuran yang biasa kita gunakan. Okey, bagi jisim pula, okey, gram, kilogram. Okey, isi padu cecair, mililiter dan liter. Okey, bila kita nak guna panjang. Panjang ni bila kita nak ukur sesuatu, contohnya lah ketebalan, kepanjangan, kelebaran. Okey, contohnya saya nak ukur ni buku. Okey, ni buku Okey, ni adalah buku. Okey, jadi kita nak hitung berapa panjang bagi buku tersebut. Kita akan guna unit yang sesuai. Okey, untuk buku paling sesuai kita akan guna sentimeter. Sebab kepanjangan buku kalau guna mililiter dia terlampau kecil unit ni. Meter terlampau besar dan kilometer memang terlalu besar untuk mengukur buku, kepanjangan buku. Okey, bagi jisim pula, contohnya saya nak kira jisim. Jisim ni maksudnya jisim ni berbeza pada berat. Okey. Tapi kalau kita nak faham konteks awal bukan berdasarkan sains, kita akan anggap dia macam berat. Okey. Jisim kita akan guna penimbang. Kalau panjang tadi sama ada kita guna pembaris. Okey, sama ada kita guna pembaris. Okey, sama ada kita gunakan pita pengukur. Itu adalah unit alat pengukur yang sesuai. Okey, bagi isi padu cecair pula, biasanya kita akan gunakan mililiter ataupun liter. Okey, contohnya saya nak beli 1 tin air. Okey, contohnya tin Coca-Cola. Okey. Jadi untuk tin ni dia ada ukuran. Biasanya 1 tin ni 375 mililiter air, isi padu air. Okey, jadi itu adalah isi padu. Okey, isi padu ni adalah sesuatu yang memenuhi ruang. Okey, jadi isi padu kita kira sesuatu yang memenuhi ruang. Biasanya kita akan guna silinder penyukat. Kita akan guna silinder penyukat ni barang dekat makmal. Ada juga cawan yang ada measurement. Pernah tak tengok kalau orang nak buat kek yang akan ada cawan? Cuba saya kecil ni sikit. Okey, dia ada cawan di mana dia ada ukuran dekat sini. Yang ni pun boleh guna untuk mengukur isi padu. Okey, jadi
Okey, aktiviti pertama. Lengkapkan ayat tentang unit ukuran panjang bahan-bahan di bawah. Okey, jadi untuk yang pertama ni saya nak awak ukur berapa panjang pisau. Okey, jadi untuk panjang pisau ialah, okey kita lihat, saya fokus sikit. Okey, bermula daripada kosong. Okey, bermula daripada sifar. Okey, sekarang berapa panjangnya? Awak tengok. Berapa? Jadi ikut ukuran sentimeter pada pembaris, 15 sentimeter. Manakala pensel berukuran, tengok pensel pula. Okey, saya guna warna lain. Okey, pensel daripada sifar. Okey, jadi pensel berukuran berapa kelas? Okey, betul. 7 apa unitnya? Sentimeter. Okey, dan bulu burung, yang ni bulu burung feather, pula sepanjang, okey tengok, bermula daripada 0 sehingga 11. Jadi bulu burung pula sepanjang 11 berapa unit? Sentimeter. Beza panjang pisau dengan, okey, pisau, kita nak bandingkan pisau. Okey, pisau ni 15. Okey. Beza ni biasanya kita guna tolak, operasi tolak. Beza panjang pisau dengan apa? Okey, antara bulu burung dengan pensel. Yang mana beza dia? 8. Okey. Okey, jadi kita akan hitung. Jadi untuk pisau 15 tolak 11. Ni untuk bulu burung. 15 tolak 11 adalah 4. Okey, adakah dia betul? Sama dengan 8. Jadi ni salah. Okey, cuba lagi. Bersama dengan pensel. Kita bandingkan dengan pensel. 15 untuk pisau tolak dengan pensel 7 sama dengan 8. Okey, jadi beza panjang pisau dengan apa? Okey, betul. Okey, jadi kita akan tulis beza panjang pisau dengan pensel. Okey, dengan pensel. Okey, ialah 8 cm. Okey, jadi yang ni perbandingan pula. Pensel lebih daripada bulu burung sebanyak. Okey, kalau bandingkan pensel dengan bulu burung, okey, bandingkan dengan dua-dua ni. Okey, pensel ni adakah dia lebih panjang? Pensel ni lebih panjang atau lebih pendek? Okey, jadi betul dia mestilah lebih pendek kerana awak nampak pada gambar rajah bahawa bulu burung lebih panjang. Jadi jawapannya adalah lebih pendek daripada bulu burung. Tapi sebanyak berapa? Okey. Beza dia 11 tolak 7 sama dengan berapa kelas? 4 cm. Jadi sebanyak 4 cm. Okey. Seterusnya, pisau pula lebih apa? Daripada sebanyak 4 cm. Okey, tadi kita dah kira. Okey, beza pisau dengan bulu burung adalah 4 cm. Jadi kita tahu jawapannya, pisau pula lebih panjang daripada bulu burung sepanjang 4 cm. Tiga bahan tersebut diukur dengan menggunakan apa? Menggunakan panjang dalam unit apa tadi kita guna? Tengok di sini. Okey, tulis pada jawapan ni sentimeter.
iaitu cm. Okey, seterusnya bina ayat bagi menerangkan idea matematik dengan betul secara gramatis. Okey, jadi yang ni dia nak awak bandingkan. Okey, untuk yang soalan pertama ni kita akan bandingkan jisim. Kerana awak lihat ada gambar rajah penimbang. Okey, jadi kita tulis dahulu berapa nilai jisim bagi ni adalah buah betik. Betik ni berapa? Betik ni berapa? Berapa kilogram? 2. Okey. Yang ni pula ni adalah keledek. Okey. Jadi kita tulis keledek. Okey, berapa jisimnya? 1 kilogram. Okey, bagaimana kita nak bandingkan? Okey, ni keladi. Oh, saya tak nampak soalan. Keladi. Alright, jadi kita buat ayat. Okey. Sama ada awak nak tulis, okey, betik lebih berat 1 kilogram berbanding keladi pun boleh. Kita pulanglah. Yang penting awak bandingkan. Okey, bina satu ayat. Okey, macam tadi kita dah ni yang ni. Ni adalah perbezaan. Okey, jadi kita ikut pada contoh. Beza berat betik dengan berat keladi ialah 1 kilogram. Sebab 2 kilogram tolak 1 kilogram sama dengan 1 kilogram. Okey. Okey, yang kedua. Ni pula bina satu ayat menunjukkan jumlah cecair dalam ketiga-tiga. Okey, tadi kita buat satu ayat untuk menunjukkan perbezaan. Jadi saya tulis beza berat betik dengan berat keladi ialah 1 kilogram. Okey, itu adalah bina ayat menunjukkan perbezaan berat. Okey, sekarang dia nak awak bina ayat untuk menunjukkan jumlah cecair dalam ketiga-tiga penyukat. Okey, jadi kita rujuk pada contoh tadi. Okey, jadi yang paling sesuai adalah nombor 1. Okey, contoh yang pertama ni. Okey, jadi kita akan ikut ayat. Okey, jadi yang ni berapa? 400 mililiter. Yang ni 300 mililiter. Yang ni pula 100 mililiter. Okey, jadi awak tulis isi padu air dalam. Dia tak katakan itu air, jadi kita tulis dia cecair. Isi padu cecair dalam silinder penyukat A ialah 400 ml. Okey. Jadi kita ikut lagi ke atas rujuk manakala. Ini tak ada. Okey. Manakala isi padu okey. Okey, kita ikut ayat atas dia. Silinder B, dia penyukat B.
mempunyai isi padu cecair 300 ml dan silinder penyukat C mempunyai isi padu cecair 100 ml. Okey, jadi kita ikut pada contoh di atas. Okey. Kalau nak letak pula pun boleh, tak letak pun boleh. Yang penting konteks ayat awak betul. Okey, jadi untuk nombor 3, bina 2 ayat menunjukkan. Ini 2 ayat. Dia nak awak 2 ayat. 2 ayat bagi menunjukkan perbezaan. Okey, perbezaan jarak antara ketiga-tiga bandar. Okey, jadi ini saya lukis kat sini dulu supaya boleh gambarkan situasi. Okey, jadi dia ada 3 bandar. Okey, A, B, C. Okey, jadi untuk daripada A ke C adalah 20 km. Manakala A ke B adalah 15 km. Jadi cuba awak lihat. Okey. Kalau di sini 15, ini 20. Jadi berapa bahagian yang baki ni? Kita akan tolak. 20 tolak 15 sama dengan 5. Jadi ini adalah 5 km. Okey, jadi awak boleh bandingkan. Okey, kita tengok contoh. Okey, ni pensel lebih pendek daripada burung sebanyak 4 cm. Jadi kita akan buat ayat yang sama. Kita ikut contoh di atas. Okey. Okey, yang ni paling panjang. Okey, kita akan buat jarak bandar B ke C adalah lebih pendek berapa? Jadi okay, contohnya lah A ke B. Ni saya nak awak gambarkan yang betul. Terus takut awak keliru. Okey, A ke B ni 15, B ke C okey 5. Jadi jarak bandar, okey saya nak buat macam ni lah. Kita bandingkan A ke B. Okey, bandar A ke B adalah lebih pendek berapa? 5 km. Okey, betul. Ini betul. So ayat, tengok ayat. Jarak A ke B adalah lebih pendek 5 km berbanding jarak bandar A ke jarak bandar A ke okey. Okey, soalan ayat seterusnya. Okey, bagaimana kita nak bandingkan untuk ayat kedua? Kita tengok pada contoh pula. Okey. Pisau pula lebih panjang daripada bulu burung sebanyak 4 cm. Okey, jadi yang ni kita bandingkan untuk lebih panjang. Okey, jadi kita guna ayat yang sama. Okey. Sekejap. Saya guna color sama. Jarak
bandar, okey, jarak bandar. A ke C adalah okey, tukar color lagi supaya nampak. Adalah lebih panjang 5 kilometer. Okey, sekejap. 5 kilometer berbanding jarak bandar A ke B. Okey. Jadi untuk aktiviti terakhir, okey, yang ni saya nak awak senaraikan alat-alat pengukur. Okey, ni awak senaraikan alat-alat pengukur bagi panjang jisim dan isi padu. Okey, jadi awak boleh berbincang sesama sendiri ataupun awak boleh rujuk pada internet atau bahan bacaan untuk cari apakah alat-alat yang sesuai. Okey, saya nak awak bagi sekurang-kurangnya, okey, bagi sekurang-kurangnya 3 contoh. Okey. Okey, jadi saya nak awak hantar pada saya sebelum pukul 1 nanti. Okey, sekian. Terima kasih. Thank you atas pelibatan anda pada hari ini. Okey, dan jumpa lagi pada kelas seterusnya.